Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan sedikit tentang kisah perjalanan pertemuan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran ayat 60 sehingga 82 di dalam surah Al-Kahfi. Nabi Musa ditemani oleh anak muridnya yang bernama Yusya bin Nur, di mana pertemuan ini telah diberitakan oleh Allah untuk berjumpa dan berguru dengan Nabi Khidir dalam ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sehingga bertahun-tahun." Ayat ini menyatakan bahawa Nabi Musa tidak akan berhenti mencari Nabi Khidir sehingga dia tidak menemukan pertemuan dua laut. Dan ayat 61, maka mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa akan ikannya, lalu melompat keluar ke laut lalu berenang. Di dalam perjalanan itu, Nabi Musa dan pembantu dan anak muridnya tidak perasan akan ikan tu akan melompat di antara pertemuan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Muhammad, nombor bateri 052145. Baiklah, saya akan menyambung kisah Rihlah Musa dari ayat ke-62 hingga 64. Dalam ayat ke-62 dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud, setelah mereka melewati tempat itu, berkatalah Musa kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasai penat kerana perjalanan kita ini." Dalam ayat ke-62 ni, bekalan makanan dalam perjalanan itu ialah ikan yang dibawa bersama. Tetapi ikan itu juga apabila ia hidup semula dan masuk ke laut, menjadi alamat yang menunjukkan bahawa di situlah tempat pertemuan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ayat ke-63, dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sebenarnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidaklah yang menyebabkan aku lupa untuk mengingatinya melainkan syaitan, dan ikan itu mengambil jalan ke laut dengan cara yang aneh sekali." Seterusnya ayat ke-64, dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka pun kembali mengikut jejak mereka semula. Di dalam ayat ke-64 ni, yakni perihal ikan hidup semula dan masuk ke laut, itulah yang dikehendaki. Dan sekarang ketahuilah mereka bahawa tempat berlakunya kejadian itu ialah tempat pertemuan yang dicari-cari. Lalu mereka balik semula ke situ dengan mengikut jejak langkah mereka. Jadi sampai di sini saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Firdaus bin Haman, nombor matrik 052117. Saya akan menyambung ayat 65 hingga ayat 67 tentang kisah Rihlah Nabi Musa ini. Okey. Ketika mereka berdua sampai di tempat hilangnya ikan itu, mereka berdua pun bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan rahmat kepadanya daripada sisi kami, dan kami telah mengajarnya ilmu daripada sisi kami, iaitu Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebahagian ilmu yang diajarkan oleh Allah kepadamu, yang bisa memberikan petunjuk ke jalan yang benar?" Lalu Nabi Khidir pun menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Iskandar bin Ismail, nombor matrik 052193. Jadi saya akan menyambung penafsiran surah Al-Kahfi pada ayat 68 hingga ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
Sadaqallahul Azim. Terjemahan dia, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Dia, yakni Musa, berkata, insya-Allah engkau akan dapati aku orang yang bersabar dan aku tidak akan membantahmu dalam urusan apa pun. Ayat ke-70, dia berkata, sekiranya engkau mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu pun sehingga aku ceritakan kepadamu. Ayat ini tentang ketikanya di mana Musa mula-mula jumpa dengan Nabi Khidir ni, yang mana dia ingin mengikuti Nabi Khidir dalam perjalanan dia, yang mana peristiwa yang masyhur tu. Jadi Nabi Musa kata Nabi Khidir ni akan mendapati Musa ni, mendapati diri dia ni adalah orang yang sabar. Lalu Nabi Khidir tanya, apa boleh kata gitu sedangkan tak rasa lagi benda tu. Tak tahu kesabaran yang setakat mana. Lepas tu Nabi Musa kata pula bahawa dia tak akan tanya, tak akan ganggu Nabi Khidir dalam urusan apa pun yang Nabi Khidir buat. Lepas tu Nabi Khidir kata pula ke dia, sekiranya Musa ingin ikut dia, jangan persoalkan tentang apa yang Nabi Khidir ni buat sehingga dia cerita kepada Nabi Musa AS. Jadi lepas tu berlakunya peristiwa-peristiwa yang masyhur dan akan dibentangkan oleh sahabat saya lepas ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan cuba untuk menceritakan sedikit berkenaan dengan kisah yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ayat 71 hingga ayat 73. Baik, saya akan bacakan terjemahannya. Bermula pada ayat 71 ni, ia menyerupakan sambungan daripada peristiwa rehlah Musa bersama dengan Nabi Khidir. Baik, ayat 71 ni ia menceritakan kenaan ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir ni menaiki sebuah perahu. Lalu Nabi Khidir bertindak membocorkan perahu tersebut. Hal ini menyebabkan Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kira-kira berbunyi, maksudnya, mengapa engkau membocorkan perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan kesalahan yang besar. Kemudian pada ayat 72 pula, Nabi Khidir menjawab pertanyaan tersebut. Kira-kira berbunyi begini terjemahannya, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Lalu Nabi Musa apabila mendengar jawapan tersebut, seraya berkata, sambungan pada ayat 73 ni, Nabi Musa berkata, kira-kiranya, janganlah engkau menghukum aku disebabkan aku lupa, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesukaran dalam urusanku. Okey, baik, ya, itu saja daripada saya. InsyaAllah akan disambung oleh kawan saya pada seterusnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Alif Aiman bin Tarmizi, nombor metrik 05225. Saya akan sambung tentang penafsiran surah Al-Kahfi ayat 74. Fa'talaqa hatta iza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maksud dia, maka berjalanlah keduanya sehingga mereka berjumpa dengan seorang pemuda, maka dia membunuhnya. Waktu Musa berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Dia bukan membunuh orang lain, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Time ni Nabi Khidir dengan Nabi Musa tengah berjalan. Lepas tu, sebelum tu dia dah bocorkan kapal yang dia bertumpang. Kali ni Nabi Khidir bunuh jiwa yang tak bersalah kan, budak tu. Nabi Musa tanya, kenapa bunuh jiwa yang bersih? Lepas dia beritahu Nabi Khidir nak buat sesuatu yang mungkar. Teguran Nabi Musa kali ni lebih keras daripada sebelum ni.
sebab syariat yang digunakan Nabi Khidir berbeza dengan Nabi Musa. Apa tu ayat 75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang bermaksud dia berkata, bukankah sudah aku. Dia berkata ni Nabi Khidir kata dekat Nabi Musa tadi, bukankah sudah aku katakan kepada kamu bahawa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Sebelum Nabi Musa ikut Nabi Khidir ni, Nabi Khidir dia beritahu dah apa yang Nabi Khidir buat jangan soalkan, ikut je. Lepas Nabi Musa tanya yang kenapa bunuh budak tadi, Nabi Khidir jawab balik. Dia beritahu jangan, dia beritahu yang Nabi Musa ni tak mampu sabar bila ikut dengan Nabi Khidir ni kan. Nabi Khidir jawab balik apa yang Nabi Musa tanya tadi, kenapa dia bunuh budak tu. Itu ayat 76. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Yang bermaksud Musa balas balik, jika aku bertanya kepadamu sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau membenarkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan daripadaku. Lepas Nabi Khidir cakap yang Nabi Musa ni tak mampu bersabar bila ikut Nabi Khidir, Nabi Musa dah tak nak lah ayat 76 ni. Dia cakap lepas ni kalau dia bertanya apa-apa lagi, dia tak nak ikut dah Nabi Khidir ni. Itu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menerangkan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 77 sehingga ayat 79. Pada ayat 77, Nabi Musa dan Nabi Khidir telah pergi pada sebuah bandar. Lalu mereka berdua telah meminta bantuan makanan daripada penduduk bandar tersebut. Tetapi penduduk bandar tersebut enggan memberi bantuan makanan kepada mereka berdua. Lalu mereka berdua terjumpa sebuah tembok yang hampir runtuh, lalu dibina semula oleh mereka. Lantas Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, jika engkau mahu, engkau berhak menerima upah mengenainya. Pada ayat 78, Nabi Khidir telah berkata, sudah tiba masanya waktu perpisahan di antara kita berdua. Akan aku terangkan maksud di atas setiap peristiwa yang tidak engkau dapat menahan sabar mengenainya. Pada ayat 79, adapun mengenai perahu yang dimiliki oleh orang miskin yang bekerja di laut, aku bocorkan perahu tersebut kerana di hadapan mereka akan ada raja yang zalim yang akan merampas setiap perahu-perahu yang tidak cacat secara haram. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad bin Haikal bin Al-Bakharin, nombor metrik 052132. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan daripada ayat 80 hingga 82 insyaAllah. Ayat yang pertama bermaksud, adapun pemuda itu kedua-duanya adalah orang-orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa dia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Adapun pemuda itu kedua orang tuanya ini adalah mukmin. Keterangannya ini adalah tentang budak yang dibunuhnya. Ibu bapa budak itu orang mukmin sebenarnya. Mengikut kisahnya dalam riwayat, Nabi Khidir sudah tahu yang apabila budak itu besar nanti, kerana bapanya sayang kepada anaknya, anak itu akan menjadi orang yang sombong dan sesat. Ibu bapa dia akan ikut kehendak dia kerana mereka terlalu sayang kepadanya. Ini bermakna dia akan melihara kedua orang tuanya menjadi sesat. Sedangkan anak itu Allah sudah tahu yang dia akan mati kafir. Maka kalau dia mati umur dewasa pun dia akan mati kafir juga. Maka lebih baik dimatikan semasa kecil lagi. Seterusnya, kami khawatir yang dia akan mendorong kedua orang tuanya derhaka kepada Tuhan. Ini bermaksud Quran tidak menyebut yang anak itu kafir atau akan menjadi kafir, tapi kita dapat fahamkan yang telah disebut bahawa ibu bapa mukmin. Jadi lawan kepada mukmin adalah kafir.
kafir. Ini adalah menggunakan kaedah ijaz juga. Bagaimana bapa itu boleh kufur pula dengan anak dia? Kerana mereka sayang sangat kepada anak mereka itu, sampai mereka akan turut kehendak anaknya itu, walaupun ini adalah permintaan yang berdosa. Jadi itu adalah pengetahuan tentang masa hadapan yang telah diberikan kepada Nabi Khidir. Dia telah tahu bahawa jikalau budak itu menjadi dewasa, dia akan menyebabkan bapanya derhaka kepada Tuhan. Dalam ayat sebelum ini, Nabi Musa telah mengatakan bahawa itu adalah seorang yang bijak. Jadi kita bukan dia sahaja yang akan sesat nanti, tapi dengan kebijakannya dia akan menyebabkan bapanya pun akan sesat juga. Kerana bijak tidak semestinya beriman. Kebijaksanaan juga boleh digunakan untuk kerosakan. Ayat yang ke-80. Oleh itu kami berhak supaya Tuhan mereka gantikan mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya. Anak yang lebih baik dari segi agama dan tidak menyebabkan ibu bapa yang kufur. Ada riwayat menceritakan mereka dapat anak perempuan dan berkahwin dengan seorang Nabi dan anak mereka pun Nabi juga. Ayat yang ke-82. Adapun tembok itu pula ia dipunyai oleh dua orang anak yatim daripada itu, dan di bawahnya ada harta terpendam kepada mereka, dan mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu. Ini maksud dinding yang terletak di sepanjang tanah kepenyanduan anak yatim. Sebelumnya pun kita telah tahu bagaimana mereka telah bagaimana perangai penduduk kota itu. Mereka tak mahu pun nak beri makan kepada orang musafir seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi kita tahu mereka bukanlah orang yang baik. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.